أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri itu melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok, yakni hari di mana dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan semua sekali, baik saya yang bercakap, baik tuan-tuan yang dengar, Allah perintah setiap diri itu mesti melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat, hari di mana dia dimasukkan ke alam barzah. Semua kita tengok, sama ada kita cermelang ataupun tidak, kan? Ini Allah perintahkan, semua kena tengok. Baik kita rasa masih muda, contoh mahasiswa, alah relax ustaz, muda lagi, takkan mati, contoh, kan? Semua sekali kena tengok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Suratul Hasyr ayat yang ke-18. Amma ba'd. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi yang dihormati, yang berbahagia Ustaz Haji Hanafi Haji Hamdani, pengarah bahagian hal ehwal Islam, timbalan-timbalan pengarah, para pegawai, para pensyarah, para mahasiswa yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dilupakan juga sahabat saya yang menjemput saya pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Safi Aizat Ammar bin Muhammad Sabri. Terima kasih Ustaz di atas jemputan. Merah menyala si buah ceri, sungguh menggoda menawan hati. Terima kasih jemputan diberi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum tu saya menyeru tuan-tuan untuk sama-sama kita berniat i'tikaf. Kan? Sebelum kita terlupa, kita niat dulu beriktikaf. Mudah-mudahan diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang terbatas ini, tajuk yang diberikan dalam diskusi Jumaat pada minggu ini berkaitan dengan suatu benda yang cukup besar dan satu benda yang memang semua manusia idam-idamkan dan para mahasiswa juga mengidam-idamkan, iaitu cemerlang. Kan, tajuk yang diberi adalah cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Apabila kita membicarakan berkaitan dengan cemerlang ni,
Dari mana datangnya kecemerlangan itu? Dia datang daripada satu piawaian yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kalau para mahasiswa telah ditetapkan oleh bahagian akademik, kan dia ada piawaian dia. Tu. Kan dia ada kat situ. Contoh 80% cemerlang. Anugerah khidmat cemerlang dapat. Sebab apa? Dia melepasi piawaian yang telah ditetapkan. Maka di saat itulah dapatnya anugerah kan kecemerlangan. Jadi kecemerlangan dunia, kecemerlangan akhirat. Kita lihat sikit berkaitan dengan dunia. Kan dunia ni dia berasal daripada satu perkataan daripada bahasa Arab. Dunia ni dunia. Kan dunia daripada kata akar dia dana. Yang bermakna dana ni maksudnya hampir ataupun dekat. Dunia ni benda yang hampir ataupun benda yang dekat dengan kita. Disebabkan dunia yang kita ada hari ini dekat dengan kita, maka kerana itulah dinamakan dunia. Tempat ini dekat dengan kita, dinamakan dunia. Dan ada makna lain daripada akar kata dana ini, ialah dunia ini satu tempat yang rendah. Rendah dari sudut mana? Rendah dari sudut nilainya berbanding dengan akhirat. Kan kalau nak bandingkan nilai dunia dengan akhirat, maka lebih besarlah nilainya akhirat. Tapi tuan-tuan, jangan lupa, kan? Sebab akhirat itulah yang akan kita pergi. Dunia ni kita akan tinggal pada bila masa sahaja. Sebab Nabi kata umur umat akhir zaman baina sitin, sambung sikit kan, baina sitin wa sab'in, di antara 60 hingga 70 tahun je. Dan ramai di kalangan umat akhir zaman matinya secara mengejut. Yang inilah kita kena berhati-hati dengan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam sama sekali tidak pernah memandang kecil kecemerlangan di dunia. Kan? Islam meraihkan kecemerlangan di dunia. Sebab bila orang tu cemerlang di dunia, insya-Allah dia akan mendapat kecemerlangan di akhirat. Tapi kena lihat bagaimana dunia itu menyumbang kepada kecemerlangan akhirat. Dunia ni dia akan jadi bermakna tuan-tuan apabila kita menjadikan dunia ini sebagai alat untuk mencapai kecemerlangan akhirat. Kalau dunia semata-mata dunia, dia akan kehilangan kecemerlangan di akhirat. Contoh macam ni. Kan? Contoh Ustaz Aizat dikurniakan anugerah perkhidmatan cemerlang APC UiTM. Dalam pandangan dunia, Ustaz Aizat adalah seorang yang cemerlang. Seorang staf yang cemerlang. Seorang staf yang bagus. Dan contoh mahasiswa pun sama. Dia mendapat anugerah dekan. Dan dia diiktiraf sebagai orang yang cemerlang. Tapi dalam masa yang sama, dia mendapat APC, dia mendapat anugerah dekan. Dalam masa yang sama, subuh tadi contoh. Contoh. Subuh tadi, Ustaz Aizat tak sembahyang subuh. Contoh.
Kan mahasiswa, seorang mahasiswa yang dikatakan cemerlang tadi, subuh tadi, dia tak sembahyang. Kan, adakah dia cemerlang? Ya, dia cemerlang tetapi dalam lingkungan dunia saja. Tapi kecemerlangan itu dia tidak akan membawa kepada akhirat. Jadi bagaimana dia nak bawa kecemerlangan ini ke akhirat? Maka dia kena ubah jalan hidup dia. Jalan hidup dia macam mana? Oh, aku cemerlang belajar. Tiap semester aku dapat dekan. Tapi aku tak sembahyang. Kan? Aku kena ubah membawa kecemerlangan ini kepada akhirat. Aku kena menjadi seorang mahasiswa yang menjaga solat lima waktu. Sebab kalau dia hanya berkisar kepada kecemerlangan dunia saja, bila saja dia mati, habis. Terputuslah kecemerlangan tersebut dan di akhirat Allah tak pandang pun benda tu. Kan? Kerana Allah akan memandang kefarduan yang telah ditetapkan kepada seorang hamba. Begitu juga kita sebagai seorang staf. Kita diiktiraf oleh manusia. Kita mendapat kecemerlangan kerana kita telah mencapai piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Tapi dalam masa yang sama kita meninggalkan solat, kan? Kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan penyelewengan, kita tidak amanah dengan tugas kita dan sebagainya contoh. Kan? Dalam masa yang sama kita akan mendapat kerugian di akhirat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kecemerlangan di dunia dan akhirat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dan carilah. Cari apa? Bro. Cari apa? Carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu, iaitu kenikmatan dunia. Maksudnya, walaupun Allah menyebut akhirat dulu, sebab akhirat ini dia penyuntik, kan? Penyuntik semangat untuk kita melakukan kerja di dunia, kan? Akhirat tak ada lagi ni, kita tak pergi lagi akhirat. Tapi telah digambarkan di dalam Al-Quran akhiratnya begini, syurganya begitu, nerakanya begitu. Nikmat syurganya begini, kan? Azab nerakanya begitu. Tapi sekarang ni kita tak pergi lagi, betul tak? Kita tak pergi lagi akhirat. Jadi macam mana kita nak cemerlang akhirat? Maka kita kena melakukan di dunia. So dunia penting tak? Dunia cukup penting dan menunjukkan amat pentingnya dunia ni. Kita kena ambil sungguh-sungguh peluang ni. Sebab apa? Sebab masa kita tak lama, kan? Masa kita hanya seketika saja di dunia. Sebab bila Allah dah ambil kita, maka kita dah tak mampu dah untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pergi secara ringkas, tuan-tuan. Sebab saya kena berhenti sebelum zuhur, kan? Sebelum zuhur, kan? Jadi saya pergi secara ringkas. Untuk membina kecemerlangan di dunia dan di akhirat, tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang khatib selalu sebut, iaitu taqullah, yakni bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan nampaklah perjalanan dia untuk menuju ke akhirat, kan? Sebab bila dia nak buat sesuatu, dia akan buat yang terbaik. Sebab kalau kita tengok tadi, piawaian daripada akademik, okey 80%.
Piawaian daripada pentadbiran, okey, berapa persen? 85%, 90% untuk mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Tapi pada piawaian Allah Subhanahu wa taala bukan 80%. Kan? Bukan 90%. Untuk menjadi orang yang cemerlang ini, Allah meletakkan piawaian dia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tawarkan kepada semua manusia. Baik dia orang yang berpangkat, baik dia orang yang biasa, baik dia seorang petani, baik dia seorang tukang kebun, baik dia seorang pensyarah, ketakwaan ini Allah offer kepada semua sekali. Untuk membina kecemerlangan di dunia dan di akhirat adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, bila adanya takwa dalam diri, dia akan menyedari bahawa aku akan mati. Kan? Dan setiap perbuatan aku akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah nilai? Dari sudut akidah, dari sudut syariat, dari sudut akhlak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni kita nak kena lihat sejauh mana, sekuat mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar kecemerlangan dunia saja, kalau tidak dikaitkan dengan akhirat, tidak dikaitkan, contoh para mahasiswa, tidak dikaitkan dengan keberkatan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kecemerlangan itu para mahasiswa hanya sekitar di dunia saja. Kan? Tidak sampai kepada akhirat. Sedangkan belajar kita, kerja kita adalah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, untuk mencapai kecemerlangan di dunia dan di akhirat tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita memperkasakan ilmu. Kan? Ilmu ni nak diperkasakan yang mana satu dulu? Kan? Sebab yang membantu kecemerlangan ini, ilmu yang perlu kita perkasa bagaimana untuk kita melaksanakan ibadah secara sempurna. Kan? Supaya solat kita itu solat yang betul-betul sah. Kan? Solat itu solat yang kita faham di mana rukunnya, di mana ab'adnya, dan di mana hai'ahnya. Jangan kita masih lagi keliru di antara ab'ad, hai'ah. Kan, rukun masih bertukar. Kan? Sebab apa? Sebab kecemerlangan dari sudut ilmu fiqh ni, dia berpaksikan permulaan dia adalah pada kecemerlangan solat kita. Sebab apa? Sebab Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Kan? Ni cemerlang tuan-tuan. Berjayalah qad aflahal mu'minun, orang yang beriman. Kan? Berjayalah orang yang beriman. Orang yang beriman macam mana? Kan? Qad aflahal mu'minun. Salah satunya allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang apabila dia mendirikan solat, dia mendirikan solat dengan khusyuk. Khusyuk ni kita sedar apa yang kita buat. Kan? Bukan Allahu Akbar, sedar-sedar bagi salam. Ustaz Aziz. Kan? Contoh tuan-tuan. Aku pun tak tahu. Kan? Hilang. Kan, dia solat yang khusyuk ni solat sedar dan solat dengan jiwa, bukan jiwang. Solat dengan solat dengan jiwa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau kita hanya berpegang kepada kecemerlangan dunia semata-mata tuan-tuan, tanpa dikaitkan dengan akhirat, ini bukan kecemerlangan yang sebenar. Ini hanyalah kecemerlangan yang bersifat sementara saja. Kan? Di dunia kita boleh pakai, tapi di akhirat tidak. Kan? Dan yang terakhir tuan-tuan, sebenarnya banyak lagi. Kan? Zuhur masuk pukul apa Ustaz?
Pukul 1 ngam pukul 1. Last. Last kali untuk mencapai kecemerlangan, kita perlu berkhidmat. Kita tengok insan-insan hebat yang cemerlang. Tak payah pergi jauh, yang dekat dengan kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan yang cemerlang. Bukan sahaja manusia mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang cemerlang. Apa yang dia buat? Dia menjaga apa? Dia menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkhidmat untuk manusia. Sebab apa? Sebab khairun nas anfa'hum linnas. Dia orang yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Sebaik-baik manusia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia hidup bukan untuk diri dia, tetapi dia hidup untuk kebaikan orang lain. Dia hidup untuk berkhidmat dengan orang lain berdasarkan kepada apa yang ada pada diri kita. Sebab kita kemampuan tak sama. Ustaz Aziz dia boleh jadi imam. Ustaz Bakri dia boleh jadi Bilal. Kan? Orang lain dia boleh jadi pensyarah sebab dia tak sama. Ada kaunselor. Kan, dia boleh jadi kaunselor. Dan dia memberi perkhidmatan ini untuk manfaat orang lain adalah menjadi manusia yang terbaik. Cuma satu saja, jangan lupa untuk kaitkan kehidupan kita dengan akhirat, iaitu dosa dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa kena berhenti kan? Ingatlah bahawa hidup di dunia hanyalah sementara. Akhirat jua yang kekal abadi. Oleh itu kejarlah kecemerlangan bukan sahaja di dunia, tapi yang paling utama adalah kecemerlangan akhirat, iaitu mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala tegahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta seminit. Siapa nak buku ni datang ambil. Cepat. Tak nak? Okey tuan. Saya cadang nak buat kuis tapi masa tak ada. Kan, siapa nak satu lagi mai ambil? Silakan. Ada satu lagi mai tuan. Kita tak mengecewakan tuan. Mai tuan. Ada tuan. Kalau keluar lagi dia keluar lagi kan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Segala yang baik datang daripada Allah Ta'ala, segala kelemahan daripada diri saya sendiri. Terima kasih di atas perhatian, minta maaf di atas kekurangan. Saya berbicara di hadapan tuan-tuan, para profesor, hadirin hadirat. Bukan maksud saya alim, soleh, banyak ilmu, banyak beramal berbanding tuan-tuan jauh sekali. Tapi sekadar berkongsi ilmu milik Allah. Kejarlah kecemerlangan di dunia dan akhirat dengan mematuhi segala perintah Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.